Di sebuah lembah yang subur dan damai, terletaknya Kampung Serasi. Kampung ini bukanlah kampung biasa. Ia terkenal di seluruh negara karena ladang pisangnya yang luas. Pohon-pohon pisang tumbuh subur di sini, menghasilkan buah yang manis dan berkualiti tinggi. Warna kuningnya begitu terang, seolah-olah emas yang menyinari bumi. Penduduk kampung sangat berbangga dengan hasil tanaman mereka. Mereka menggelar pisang sebagai emas kuning. Di tengah-tengah keindahan kampung ini, tinggallah seorang saintis muda yang penuh dengan rasa ingin tahu. Namanya Dr. Ilusi. Beliau baru sahaja pulang ke kampung halamannya selepas menamatkan pengajian dalam bidang sains pemakanan. Beliau membina sebuah makmal kecil di rumahnya, bercita-cita untuk mengkaji khazanah alam di sekelilingnya. Hati Dr. Ilusi sentiasa tertanya-tanya. Beliau melihat betapa penduduk kampung sangat bergantung kepada pisang. Kanak-kanak memakannya sebagai sarapan. Orang dewasa membawanya sebagai bekal ke kebun. Warga emas pula menjadikannya snack petang. Pisang seolah-olah menjadi jawapan untuk segala-galanya. Dr. Ilusi percaya bahawa setiap makanan mempunyai rahsia tersendiri. Beliau ingin membongkar rahsia di sebalik emas kuning Kampung Serasi ini. Adakah ia benar-benar makanan ajaib seperti yang dipercayai oleh semua orang? Atau adakah terdapat cerita lain yang belum diketahui? Persoalan ini mendorong beliau untuk memulakan satu misi kajian yang penting. Bukan sahaja untuk dirinya, tetapi untuk seluruh penduduk kampung yang disayanginya. Setiap pagi, Dr. Ilusi akan berjalan-jalan di sekitar kampung. Beliau melihat pokok-pokok pisang yang rendang, dengan tandan-tandan buah yang berat melenturkan dahannya. Beliau berbual dengan para petani, mendengar cerita mereka tentang cara penjagaan pokok pisang. Mereka berkongsi petua turun-temurun. Kata mereka, pisang Serasi mendapat rasa manisnya daripada air sungai yang jernih dan tanah yang subur. Dr. Ilusi mendengar dengan teliti setiap butiran cerita. Beliau mencatat semuanya di dalam buku nota kecilnya. Baginya, pengetahuan tradisional ini adalah sebahagian daripada data penting. Ia adalah serpihan teka-teki yang perlu beliau cantumkan dengan penemuan saintifiknya nanti. Beliau mahu menggabungkan kearifan tempatan dengan sains moden. Kegairahan Dr. Ilusi tidak pernah pudar. Makmal kecilnya yang serba sederhana dipenuhi dengan peralatan-peralatan asas. Terdapat mikroskop, tabung uji, dan carta-carta nutrisi yang ditampal di dinding. Beliau sangat teruja untuk memulakan kerjanya. Mengambil beberapa sampel pisang dari kebun yang berbeza di sekitar Kampung Serasi. Ada pisang emas, pisang berangan, dan pisang tanduk. Setiap satunya mempunyai saiz dan rasa yang sedikit berbeza. Beliau ingin tahu, apakah perbezaan kandungan nutrisi di antara pisang-pisang ini? Misi beliau untuk memahami emas kuning secara saintifik kini benar-benar bermula. Penduduk kampung hanya melihatnya sebagai makanan, tetapi Dr. Ilusi melihatnya sebagai satu keajaiban biokimia yang menunggu untuk diterokai. Pada suatu petang yang cerah, Dr. Ilusi terserempak dengan Pak Abu. Pak Abu adalah petani paling disegani di Kampung Serasi. Walaupun usianya sudah lanjut, beliau masih kuat dan bertenaga. Beliau mampu bekerja di kebun dari pagi hingga ke petang tanpa menunjukkan sebarang tanda keletihan. Dr. Ilusi mendekati Pak Abu yang sedang berehat di bawah pokok. Di tangan Pak Abu ada beberapa biji pisang. Apa rahsia Pak Abu sentiasa bertenaga? Tanya Dr. Ilusi dengan sopan. Pak Abu tersenyum lalu menunjukkan pisang di tangannya. Inilah rahsianya, dokter. Emas kuning kampung kita. Sebelum ke kebun, saya makan 2 biji. Waktu tengah hari saya makan lagi 2 biji. Ia memberikan saya kekuatan, jawab Pak Abu dengan penuh keyakinan. Kata-kata Pak Abu itu mencetuskan satu persoalan besar dalam pikiran Dr. Ilusi. Bagaimana sebiji buah yang ringkas boleh memberikan tenaga yang luar biasa? Beliau tahu ia bukan magis. Pasti ada penjelasan saintifik di sebaliknya. Pertemuan itu menguatkan lagi azam Dr. Ilusi. Beliau mesti menyiasat dakwaan Pak Abu ini di dalam makmalnya. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Pak Abu dan meminta izin untuk mengambil beberapa biji pisang yang sering dimakan oleh Pak Abu untuk dianalisis. Pak Abu dengan senang hati memberikannya. Ambillah, dokter. Kajilah emas kuning ini. Supaya orang muda seperti kamu faham khasiatnya, kata Pak Abu sambil menepuk bahu dokter. Ilusi. Beliau tidak sabar untuk pulang ke makmal. Kembali di makmal, Dr. Ilusi terus memulakan kerjanya. Beliau melihat pisang di atas mejanya dengan pandangan yang berbeza. Ini bukan lagi sekadar buah. Ini adalah sumber tenaga misteri yang perlu dipecahkan kodnya. Beliau teringat kembali wajah Pak Abu yang cergas.
Beliau juga teringat akan ramai lagi penduduk kampung yang bergantung pada pisang untuk aktiviti harian mereka. Tradisi memakan pisang untuk tenaga ini sudah sebati dengan kehidupan mereka. Ia diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Namun, tiada siapa yang benar-benar faham mengapa ia berkesan. Mereka hanya tahu ia berkesan. Tugas Dr. Ilusi adalah untuk mencari jawaban mengapa itu. Beliau mahu memberikan penjelasan yang mudah difahami oleh semua. Malam itu, Dr. Ilusi tidak tidur. Lampu makmalnya terus menyala. Beliau menyediakan sampel pisang untuk diuji. Beliau memotongnya, melenyekkannya, dan memasukkannya ke dalam pelbagai larutan kimia. Beliau mahu mengasingkan setiap komponen di dalam pisang itu. Beliau ingin melihat dengan matanya sendiri, apakah bahan-bahan yang terkandung di dalam emas kuning ini. Adakah ia karbohidrat? Adakah ia gula? Adakah ia vitamin? Atau adakah ia gabungan semua sekali? Fikirannya ligat bekerja, sama seperti mesin pengempar di sudut makmalnya. Misteri tenaga Pak Abu kini berada di dalam tabung ujinya. Delicious? Be with the nanny. Selepas beberapa hari bekerja keras di dalam makmal, Dr. Ilusi akhirnya mula mendapat jawabannya. Hasil kajiannya sangat menakjubkan. Beliau mendapati bahawa pisang sememangnya sebuah jana kuasa tenaga semula jadi. Kandungan utamanya ialah karbohidrat, terutamanya dalam bentuk gula ringkas seperti fruktosa, glukosa, dan sukrosa. Gula-gula inilah yang memberikan rasa manis pada pisang. Apabila kita makan pisang, gula ini diserap dengan cepat ke dalam aliran darah. Ia kemudiannya ditukarkan menjadi tenaga segera oleh badan kita. Inilah rahsia mengapa Pak Abu berasa bertenaga selepas memakannya. Ia seperti mengisi minyak ke dalam kereta. Badan kita mendapat bahan api yang diperlukan untuk terus bergerak dan bekerja. Bukan itu sahaja, penemuan Dr. Ilusi tidak berhenti di situ. Beliau juga mendapati pisang kaya dengan sejenis serat yang dipanggil pektin. Serat ini sangat penting untuk sistem pencernaan kita. Ia membantu melancarkan pergerakan usus dan mencegah masalah sembelit. Ini menjelaskan mengapa penduduk kampung jarang mengalami masalah perut. Selain itu, pisang juga mengandungi serat prebiotik. Prebiotik adalah makanan untuk bakteria baik di dalam usus kita. Apabila bakteria baik ini sihat, sistem penghadaman kita menjadi lebih cekap. Jadi pisang bukan sahaja memberi tenaga, tetapi ia juga menjaga kesihatan perut kita dari dalam. Ia adalah pakej lengkap untuk kesejahteraan sistem pencernaan. Seterusnya, Dr. Ilusi menemui satu lagi mineral penting dalam jumlah yang tinggi. Mineral itu ialah kalium atau potasium. Kalium adalah wira yang tidak didendang untuk kesihatan jantung. Ia membantu mengawal tekanan darah dengan menyeimbangkan kesan garam atau natrium di dalam badan kita. Apabila tekanan darah kita terkawal, risiko untuk mendapat penyakit jantung dan stroke akan berkurangan. Dr. Ilusi tersenyum. Kini beliau faham mengapa warga emas di kampungnya masih mempunyai jantung yang sihat. Amalan memakan pisang setiap hari secara tidak langsung telah melindungi jantung mereka selama ini. Ia adalah ubat pencegahan semula jadi yang sangat berkesan. Akhir sekali, kajiannya menunjukkan kehadiran vitamin-vitamin penting. Antaranya ialah vitamin B6 dan vitamin C. Vitamin B6 memainkan peranan dalam lebih 100 tindak balas enzim di dalam badan. Ia membantu dalam penghasilan sel darah merah dan juga menyokong fungsi otak yang sihat. Vitamin C pula adalah antioksidan yang kuat. Ia membantu melindungi sel-sel badan kita daripada kerosakan. Ia juga penting untuk sistem imun yang kuat, membantu badan melawan jangkitan. Dr. Ilusi mengumpulkan semua datanya. Beliau terpegun. Seketul emas kuning yang nampak ringkas ini rupa-rupanya padat dengan pelbagai khasiat. Ia benar-benar makanan yang hebat. Namun, sebagai seorang saintis, Dr. Ilusi tahu bahawa setiap cerita mempunyai dua sisi. Sesuatu yang baik jika diambil secara berlebihan boleh bertukar menjadi buruk. Beliau mula tertanya-tanya, apakah yang akan berlaku jika seseorang hanya makan pisang sahaja sepanjang hari? Adakah ia masih sihat? Beliau menyambung kajiannya untuk mencari jawaban kepada persoalan ini. Hasilnya agak mengejutkan. Beliau mendapati bahawa pengambilan pisang yang keterlaluan boleh membawa kepada beberapa masalah kesihatan yang serius. Ia adalah satu ilusi untuk berfikir bahawa lebih banyak pisang bermakna lebih sihat. Kebenaran adalah lebih kompleks daripada itu. Pertama sekali, Dr. Ilusi melihat kembali kepada kandungan kalium yang tinggi. Walaupun kalium baik untuk jantung dalam jumlah yang normal, terlalu banyak kalori bahaya. Keadaan ini dipanggil hiperkalemia. Ia boleh mengganggu ritme degupan jantung, dan dalam kes yang teruk,
boleh menyebabkan jantung berhenti berdegup. Ini adalah risiko yang besar, terutama bagi mereka yang sudah mempunyai masalah buah pinggang. Buah pinggang yang sihat akan menyingkirkan kalium yang berlebihan. Tetapi, jika buah pinggang tidak berfungsi dengan baik, kalium akan terkumpul di dalam darah sehingga ke tahap toksik. Ini adalah satu amaran penting. Makanan yang menyihatkan jantung boleh membahayakannya jika diambil tanpa had. Seterusnya, Dr. Ilusi mengkaji kandungan gula di dalam pisang. Walaupun gula semula jadi ini memberikan tenaga segera, jumlahnya agak tinggi. Jika seseorang makan terlalu banyak pisang, paras gula dalam darahnya boleh meningkat dengan mendadak. Ini tidak baik untuk pesakit diabetes atau mereka yang berisiko menghidapinya. Badan terpaksa bekerja lebih keras untuk menghasilkan insulin bagi mengawal gula tersebut. Selain itu, kalori daripada gula yang berlebihan ini, jika tidak digunakan sebagai tenaga, akan disimpan oleh badan sebagai lemak. Lama-kelamaan, ia boleh menyebabkan kenaikan berat badan yang tidak diingini. Ironinya, makanan yang terkenal untuk tenaga boleh menyumbang kepada masalah obesiti jika salah cara pengambilannya. Kajian Dr. Ilusi juga mendedahkan kesan buruk lain. Kandungan serat yang tinggi, yang selalunya baik untuk pencernaan, boleh menyebabkan masalah jika diambil berlebihan. Terlalu banyak serat dalam satu masa boleh menyebabkan kembung perut, gas, dan kekejangan usus. Malah, ia boleh menyekat usus jika tidak disertai dengan pengambilan air yang mencukupi. Selain itu, Dr. Ilusi menemui sejenis asid amino di dalam pisang yang dipanggil tyramine. Bagi setengah orang yang sensitif, tyramine boleh mencetuskan sakit kepala dan migrain. Ini adalah bukti jelas bahwa tidak ada satu makanan pun yang sesuai untuk semua orang dalam semua keadaan. Apa yang menjadi penawar bagi seseorang mungkin menjadi masalah bagi orang lain. Dengan semua penemuan ini, Dr. Ilusi menyediakan satu laporan yang lengkap. Beliau tidak mahu menakut-nakutkan penduduk kampung. Beliau juga tidak mahu mereka berhenti makan pisang. Emas kuning itu sememangnya berkhasiat. Namun, beliau mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran yang penuh. Beliau mahu membetulkan ilusi yang mungkin ada di fikiran setengah orang. Ilusi bahwa jika sesuatu itu baik, maka lebih banyak adalah lebih baik. Itulah ilusi yang paling bahaya dalam pemakanan. Tiada satu pun makanan di dunia ini yang sempurna atau boleh membekalkan semua nutrien yang kita perlukan. Kunci kepada kesihatan yang sebenar bukanlah terletak pada satu makanan ajaib. Dr. Ilusi mengadakan satu sesi perkongsian di Balai Raya Kampung Serasi. Beliau menjemput semua penduduk kampung, termasuk Pak Abu. Dengan menggunakan carta dan gambar yang mudah difahami, beliau menerangkan penemuannya. Beliau memuji kehebatan pisang. Beliau mengesahkan bahwa ia memang sumber tenaga yang baik, kaya dengan serat, kalium, dan vitamin. Penduduk kampung tersenyum bangga. Kemudian dengan berhati-hati, beliau menerangkan pula risiko pengambilannya secara berlebihan. Beliau menjelaskan tentang hiperkalemia, kenaikan gula darah, masalah pencernaan, dan juga migrain. Beliau menekankan bahwa masalah ini hanya akan timbul jika kita makan terlalu banyak pisang setiap hari. Mesej utama Dr. Ilusi adalah tentang keseimbangan. Beliau melukis sebuah piramid makanan. Di dasarnya, terdapat pelbagai jenis makanan seperti nasi, roti, sayur-sayuran, dan buah-buahan lain. Pisang hanyalah sebahagian kecil daripada kumpulan buah-buahan itu. Badan kita perlukan pelbagai jenis nutrien daripada pelbagai jenis sumber, jelas Dr. Ilusi. Kita perlukan protein daripada ikan dan telur. Kita perlukan kalsium daripada susu. Kita perlukan zat besi daripada sayuran hijau. Dengan hanya makan pisang, kita akan kekurangan banyak nutrien penting yang lain. Pak Abu mengangguk faham. Beliau sedar, walaupun pisang memberinya tenaga, beliau juga perlu makan lauk dan sayur untuk membina tubuh yang sihat. Pengajaran daripada misteri emas kuning ini sangat jelas. Nikmatilah khasiat pisang, tetapi janganlah keterlaluan. Jadikan ia sebahagian daripada diet yang seimbang dan pelbagai. Makanlah secara sederhana. Dengarlah isyarat badan kita. Kesihatan sejati tidak datang daripada pil ajaib atau makanan super tunggal. Ia datang daripada amalan pemakanan yang bijak dan gaya hidup yang sihat secara keseluruhan. Dr. Ilusi telah berjaya membongkar rahsia pisang. Tetapi penemuan terbesarnya ialah satu prinsip yang universal. Keseimbangan adalah segalanya. Penduduk Kampung Serasi kini bukan sahaja berbangga dengan pisang mereka, tetapi mereka juga lebih bijak dalam menikmati khazanah alam itu.